baca yang lepas ni. Tapi perlu tahulah. Jangan pening-pening Damu Tolkien saya tak pernah dengar pun. Kan Damu Tolkien apa? Tu perbahasan dia. Nanti dia akan sebut juga berkenaan dia hukum darah yang keluar antara dua kembar ni sama seperti anggota janin yang kita dah keluarkan sebahagian. Janin tu putus-putus, kita keluarkan, lepas tu keluar darah. Hukum dia sama macam hukum darah yang keluar antara dua kembar. Boleh faham? Tu. Ni boleh tengok dekat mana Sekejap. Ada tak? Bolehkah? Yang ketiga. Macam kita janin, kita keluarkan janin, kemudian dah keluarkan sebahagian, keluar darah. Adakah darah tu dipanggil nifas? Tak. Dia sama hukumnya macam tu. Macam darah yang keluar antara dua kembar. Boleh? Sekejap kami tengok dekat mana dia punya ni. Janin tu apa benda? Kami pernah dapat soalan daripada kawan. Dia macam ni juga, dia kata darah tu kan kita nak kata nifas tu kena kosong. Tapi bila dia orang yang orang gugurkan anak tak silap, dia akan tarik. Betul tak? Jadi dia putus-putus. Darah yang keluar. Okey, contoh dah separuh dah tarik. Tak habis lagi. Ataupun dia makan ubat nak keluarkan benda tu. Kemudian ada darah. Dia kata darah ni sama dengan adamu baina ta'amain. Dia kata ni adamu baina ta'amain haidun kal kharij ba'da adwin infasala minal walad al-mujtanni. Daripada anak yang janin lah, li khurujihi qabla faraghir rahim. Kerana keluarnya sebelum kosongnya rahim. Tu. Dia kata adamu baina ta'amain haidun. Sekejap ada ni kami tunjuk dekat. Tengok dalam kitab Taqrirat Sadidah. Taqrirat Sadidah hukum adam baina ta'amain. Boleh? Hukmud dami baina ta'amain. Dia ni pada perbahasan nifas tak silap. Tengok, dia ada tulis adamu baina ta'amain haidun kal kharij ba'da adwin infasala minal walad al-mujtanni li khuruji qabla faraghi rahim kadamil hamil. Tu. Bal aula ya ayakunu bikauni haidan iz irkha'u dami bainal wiladataini aqrabu minhu qablahuma limfitahi famir rahim bil wiladah. Dia kata apa? Dia kata yang aulanya kalau darah yang keluar antara dua anak itu kita panggil kita hukumkan sebagai darah haid. Sebab apa? Sebab bila keluarnya seorang anak tu dia jadi apa? Irkha'ud dami baina wiladatain. Kendur darah antara dua kelahiran. Aqrabu minhu. Ada terlebih hampir daripada apa ni? Daripada dam qablahuma limfitahi famir rahim bil wiladah. Dia pendapat yang mengatakan orang hamil tak keluar darah haid. Sebab apa? Bila ada baby tu, maka dia menghalang daripada darah keluar. Faham tak? Ataupun darah itu dia tak, kalau saintifiknya apa? Saintifik darah tu kalau tak ada bayi, dia akan gugur, dia akan jadi macam mana nak kata? Kau tahu kan, kau mengaji kan semua kan? Darah tu, darah haid berasal daripada mana dalam rahim tu? Kalau tak ada kandungan, maka dia akan gugur, tu tak? Dia akan gugur, dia akan jadi darah haid. Jadi kalau ada baby, laki tahu tak? Semua termenung. Kalau ada baby, dia darah tu terhalang, tak boleh keluar.
Sebab tu pendapat ni kata aulah kita kata haid. Sebab apa? Sebab bila keluar satu baby, dia akan kendur, maka boleh keluar darah tu. Tu Allah alam. Kena tengok balik. Nanti kita tengok balik. Kalau nak rujukan ni dekat ni, hukmud dami baina taw'amain dalam taqrir sadidah. Okey. Boleh? Kesimpulan dia nak cerita apa? Walaupun berbagai nama, berbagai situasi, hukum dia takkan lepas daripada 3 hukum ni. Haid, nifas dan istihadah. Wa likulli min hazid dima' ta'rifun yatamayyazu bihi an ghairihi. Wa likullin, dan bagi sekalian, dan bagi setiap min hazid dima' daripada ini darah-darah, ta'rifun mutada muakhir, ada ta'rif yang membezakan, atau kalau senang kita kata wa ta'rifun yatamayyazu bihi an ghairihi likulli min hazid dima'. Bermula ada ta'rif yang membezakan dengannya dengan ta'rif itu an ghairihi daripada yang lain, likulli min hazid, sabit bagi daripada ini, bagi setiap daripada ini darah-darah. Maksudnya apa? Setiap darah itu dia akan nyatakan ta'rif supaya kita boleh nak membezakan. Adakah ini darah haid, adakah ini darah nifas, ataupun istihadah. Wa sawfa nubayyinuha insya-Allah taala. Selagi aku akan terangkan akannya, akan hazid dima' insya-Allah taala. Boleh? Jadi kalau berkenaan damut talqin nanti belakang nanti kita bahas dalam sikit. Damut ta'amain itu nantilah kalau kita rajin. Kalau kita jumpa kita akan bahas. Kami pun tak habis baca lagi semua. Separuh. Awalan al-haidu. Ta'riful haidi. Ta'rif haid. Damul haidi syar'an. Bermula darah haid pada syarak apa? Huwa damu jibillatin yakhruju min aqsar rahimil mar'ati ala sabili sihhati min ghairi sababin fi awqatin ma'lumatin. Damul haidi pada syarak. Bermula dam haid pada syarak apa? Huwa damul haidi damir fasl. La mahallalah min al-i'rab. Betul tak? Ataupun nak buat mutadak sani boleh. Mutadak sani jelah. Damu jibillatin. Damu jibillah ni idafat musabbab ala sabab. Idafat musabbab ala sabab. Takdiruhu apa? Damun sababuhu al-jibillatu. Darah yang bermula sebab darah itu adalah jibillah. Jibillah apa? Ay at-tabi'ah lal illah. Boleh? Darah bermula sebab darah itu apa? Jibillah ay at-tabi'atu lal illah. Boleh? Boleh? Ulang. Damu jibillatin sini kan mudhaf ilaih. Kat sini kita kata idafatul musabbab ala sabab. Idafatul musabbabi ala sabab. Ala sababi. Damun sababuhu al-jibillatu. Darah yang bermula sebab darah itu adalah al-jibillah. Jibillah itu apa? Ai at-tabi'atu lal illah. Jibillah itu adalah tabiat, bukan penyakit. Ni kita ambil daripada Asy-Syaqawi, muka surat 145. Kalau anak ni baca Syaqawi, susah sikit lah. Dengan Syekh Zakaria Ansari punya ziyadati aula. Ambil. Penerjemahan aku ni lagi aula. Akunya ni lagi aula. Dia bukan sombong, tapi memang betul aula. Syekh Zakaria Ansari ni orang hebat, cerdik. Okey, boleh? Okey. Damu jibillah. Dam yang sebab darah ini adalah tabiat, semula jadi, bukan illah. Yakhruju min aqsa. Darah yang keluar min aqsa. Aqsa ni pangkal. Min aqsa rahimil mar'ah. Daripada pangkal rahim perempuan. Pangkal tu belah mana? Aqsa ay abad. Yang paling jauh sekali. Korang belajar kan rahim macam mana?
Tak belajar? Belajar kan? Tak belajar sekolah mana tak belajar. Kalau pondok tak belajar. Kami tak tahu. Macam mana tak tahu. Tapi belajar kan? Sains. Belajar. Jadi darah haid ni dia kalau masuk rahim tu dia belah hujung. Bukan dekat belah pintu rahim tu. Kalau yang tu kita panggil adna. Tempat keluarnya istihadah. Boleh? Nak kena lukis ke? Boleh lukis? Macam pelik kan? Maksudnya kita kata kalau rahim contoh macam ni. Betul tak? Contoh rahim. Ni pangkal. Ni kita kata betul tak Aqsa? Betul tak? Dia kata Aqsa ay ab'ad. Boleh? Yang ni kita kata sini tempat keluarnya haid. Sini tempat keluarnya istihadah. Aduh, marker pen pun lupa nak beli. Kalau ada warna merah lagi bagus. Boleh? Ni bagi yang tak tahulah. Yang tahu iza taqarrara sambung. Boleh? Belah dalam paling jauh sekali. Rahim, apa rahim? Ar-rahimu apa? Jildatun dakhilul farji diqatul fami. Jildatun dakhilul farji diqatul fami wasi'atul jawfi. Kok yang tak tahu rahim macam mana, Syekh Syakawi tolong. Jildah, kulit, dakhilul farji, di dalam faraj. Diqatul fami, yang sempit mulutnya. Wasi'atul jawfi, yang luas perutnya. Dia sempit di sini, betul tak? Di sini kan? Sini betul tak? Ni? Diqatul fami, sempit. Lepas tu wasi'atul jawfi. Nak beritahu syakal bentuk rahim tu macam mana. Kita Arab dulu macam ni lah. Tak ada gambaran. Ni pun ambil daripada Syekh Syakawi. Okey. Ala sabil sihah. Darah semula jadi, darah tabiat yang keluar daripada pangkal ataupun yang paling jauh daripada rahim perempuan, yang paling dalam daripada rahim perempuan, ala sabil sihah, atas jalan sehat, min ghairi sababin, daripada ketiadaan sebab, fi awqatin ma'lumatin, nanti dia akan syarahkan pada waktu-waktu yang maklumah. Syarhu ta'rif. Al-haidu fi syar'i, haid pada syarak apa? Yatadammanu fi ta'rifi arba'atu asya'. Haid pada syarak ni mengandungi 4 perkara fi ta'rifihi, di dalam ta'rifnya. Boleh. Haid pada syarak mengandungi arba'atu asya', 4 perkara di dalam ta'rif dia. Yang pertama apa? Awalan, annahu damu jibillatin, sungguhnya haid itu adalah damu jibillah, darah semula jadi. Ai taqtadihi attiba'u salimah, yang menghendaki akannya damu jibillah oleh attiba'u as-salimah, oleh tabiat yang sehat, yang normal. Damu jibillah ini keluar kerana tabiat yang normal, yang sehat, betul tak? Kalau perempuan keluar haid normal, betul tak? Kalau tak keluar tu yang tak normal, betul tak? Tu. Kalau salah beritahu. Yang kedua, annahu yakhruju min aqsar rahimil mar'ah, sesungguhnya darah haid itu keluar daripada aqsa, yang paling dalam, paling jauh, min aqsa rahimil mar'ah, daripada rahim perempuan. Wal aqsa, dia tak ada situ. Wal aqsa huwa al ab'ad, aqsa ini adalah al ab'ad, yang paling jauh di dalam rahim, yang paling ujung. Salisan, annahu yakhruju ala sabili sihha min ghairi sababin, sesungguhnya haid itu keluar oleh haid ala sabili sihha,
atas jalan sihat min ghairi sababin, daripada ketiadaan sebab. Bi khilafi damin nifas. Jadi disebut min ghairi sababin, kat sini nak mengeluarkan apa? Mengeluarkan damul istihadah, kan? Nak mengeluarkan damul istihadah. Sorry. Ala sabil istihah sini nak mengeluarkan damul istihadah. Sebab damul istihadah ni datang di darah penyakit, betul tak? Satu. Kemudian min ghairi sababin, kat sini nak mengeluarkan damun nifas. Sebab apa? Sebab nifas ini keluar kerana melahirkan anak. Tu. Boleh. Bi khilafi damin nifas wal istihadah lah. Berbeza dengan darah nifas dan istihadah. Bi khilaf ini ta'luq khabar mubtada mahzuf boleh. Wa zalika dam al haid atau zalika al haid bi khilafi damin nifas wal istihadah. Itu kainun bi khilafi damin nifas wal istihadah. Rabi'an anna lahu awqatan makhsusatan. Sesungguhnya bagi haid itu ada waktu-waktu yang khusus, yang dikhususkan. Falahu, maka baginya haid itu apa? Aqallu, waktu yang paling sedikit. Walahu, dan baginya haid itu aksaru, sebanyak-banyak haid. Walahu, dan baginya haid itu ghalibun, kebiasaan berapa. Maknanya orang keluar haid ni ada paling sedikitnya apa? 24 jam. Sehari itu nanti kita akan bahas juga. 24 jam. Kebanyakannya 15 hari. Kebiasaan 7 atau 6 hari. Kama sayati insya-Allah taala. Okey. Pukul berapa? 9. Jadi kami nak kongsi satu rumus. Dulu kami dah bagi, betul tak? Waktu kelas pendoman solat berjemaah dulu, kami dah bagi rumus mudah nak mengenal haid. Kalau kita faham, kita kuasai rumus tu, mudah kita nak bezakan darah ni darah apa. Boleh faham? Siapa yang ingat? Berapa tahun lepas? Setahun, 2 tahun. Lama. Jadi rumus ni kami ambil daripada Buya Yahya. Kena tulis. Kalau faham rumus ni, kita mudah nak hukumkan darah yang keluar itu darah apa. Sebab tu kalau kita nak hukumkan darah ni, jangan dengar separuh-separuh. Jangan. Bagi dia cerita satu-satu sampai habis. Kita kena banyak tanya. Keluar berapa hari? Keluar berapa jam? Secara putus ke atau berterusan? Kemudian ada nakak tak? Nakak tu lebih 15 hari ke tak? Nakak tu kena tanya. Kena tanya detail, baru kita boleh keluarkan hukum. Jangan baru dengar awal-awal turun ni haid ni. Ni istihadah ni. Tak. Jadi rumus dia, rumus haid, kena tulis, kena faham betul-betul. Balik ni kena hafal. Minggu depan aku tanya. Boleh? Wallahi aku akan tanya. Wallahi Arab lah. Sebab apa? Benda ni sangat bagus. Kita faham betul-betul rumus ni, kita boleh kuasai. Bukan kita boleh kuasai semua, tak. Kita mudah nak bezakan darah. Okey, rumus yang pertama yang kami ambil daripada Buya Yahya. Katanya apa? Umur anak gadis yang pertama, kita nak hukum haid ni apa? Umur anak gadis yang keluar darah. Umur anak gadis yang keluar darah tidak boleh kurang daripada 9 tahun Hijriyah takriban. Boleh. Umur anak gadis yang keluar darah tidak boleh kurang dari 9 tahun Hijriyah takriban. Sebab apa kita tambah takriban? Sebab kalau kita dah terangkan tadi, betul tak? Kalau darah keluar, seorang perempuan keluar darah belum cukup 9 tahun. Belum cukup 9 tahun. Adakah kita boleh hukum darah itu haid ataupun adakah kita boleh hukumkan darah itu haid? Kena tengok. Sebab ulama kata
wanita yang keluar haid, umur wanita yang keluar haid, awal keluar haid umurnya 9 tahun hijriyah takribiyah. Maksudnya lebih kurang 9 tahun. Bukan 9 tahun tahdid, tepat bukan. Takribiyah. Dia akan bahas lagi takribiyah dengan makna apa? Dengan makna macam mana? Aku nak susah ayat ni. Kita tengok ayat kitab je. Kalau penerangan dia macam ni. Kalau seorang perempuan itu keluar darah 15 hari sebelum genap 9 tahun, maka darah tu kita hukumkan sebagai darah haid. Itu takribiyah, batas dia sampai 15. Boleh? Kalau darah tu keluar 16 hari sebelum dia ni genap 9 tahun, maka darah itu kita panggil darah istihadah. Boleh? Faham? Tu. Jadi dia akan bahaslah takribiyah tu. Jadi anak gadis, umur anak gadis yang keluar darah tidak boleh kurang dari 9 tahun hijriah takriban. Yakni ni dengar dulu, jangan tulis. Agak-agak faham ayat ni. Yakni tidak boleh kurang daripada umur yang cukup sekali haid dan sekali suci sebelum genap umur 9 tahun. Sebab kalau sekali haid sekali suci umurnya sekali haid sekali suci dia 16 hari. 16 hari tu kalau 16 hari sebelum genap 9 tahun dia tak boleh dikatakan haid. Dia kena kurang daripada sehari suci sehari haid. Maksudnya kena kurang lagi daripada 16 hari. Murad apa? 15, 14, 13, 12 sampai tu sebelum genap 9 tahun, kalau keluar darah dihukumkan darah haid. Adapun 16 dan lebih lagi fa'aksar, maka kita kata darah istihadah. Boleh? Boleh? Tu. Contoh. Nak contoh ke? Contoh Ke tak payah? Tak payah je. Ke tak payah? Sebab kejap lagi nanti dia akan bahas juga semua. Tak payah Cuma bagi faham dulu, awal usia perempuan keluar darah ini 9 tahun hijriah takriban. Bukan kita kata tahdid, tak, takriban. Faham? Tu. Kedua, darah tidak boleh kurang 24 jam. Darah tidak boleh kurang, kita nak kata haid ni, darah tidak boleh kurang 24 jam di dalam tempoh yang terbentang selama 15 hari. Jadi kita syaratkan, darah tidak boleh kurang 24 jam di dalam tempoh yang terbentang selama 15 hari. Boleh? Okey. Contoh ni nak bagi nampak. Itu 2, 12, 15. Sorry. 23. Sorry. 12.
Oh silap. 10 11 23 tak. Okey. Tengok. Hari pertama, contoh kita kata 1 Ramadan. 1 Ramadan keluar darah 10 jam. Kemudian berhenti. Kemudian 2 Ramadan atau kita kata hari kedua 1 jam. Kemudian berterusan berhenti. 3 sampai 10 tu nakak terus, tak ada apa-apa keluar. Sampai hari ke-11 10 jam. Hari ke-12 3 jam. Kemudian 3 ke sampai ke-15 apa sebab tu nakak. Okey. Kalau kita kira hari pertama 10 jam. 10, 11, 21, 24. Okey. Jadi dam lah ni, dam. Okey. Jadi darah yang ni sepanjang 15 hari ni cukup 24 jam tak? Cukup 24 jam. Jadi darah ni dikira haid. Boleh faham? Paling kurang kena 24 jam. Contoh sini 5 jam. 10, 11, 16, 19. Tak cukup 24 jam tu lah dalam terbentang di dalam kandungan 15 hari. Tak cukup 24 jam. Bila macam tu, darah ni semua kita tak namakan haid. Sebab apa? Sebab tak cukup 24 jam di dalam di dalam apa kata apa? Terbentangnya 15 hari tu. Boleh faham? Laki kalau tak faham bagi tahu. Siapa tak faham kat tangan? Perempuan faham? Perempuan faham ni bocah level. Faham? Okey, dia kata rumus yang kedua, kita nak kata darah haid ni mestilah darah itu tidak boleh kurang 24 jam di dalam tempoh yang terbentang selama 15 hari. Boleh? Ataupun situasi yang kedua kita kata apa? Macam ni. Ya, saya ni. Tak apalah, sama je lah. Boleh faham kan tuan? Jangan kita kata tu dia kata sehari bukan sehari, 24 jam. Kena sebut 24 jam. Jadi darah itu kena cukup paling kurang, paling minimal 24 jam di dalam tempoh yang terbentang selama 15 hari baru boleh kita kata darah haid. Kalau kurang daripada 24 jam, 15 hari keluar darah, tapi kurang 24 jam, maka darah yang keluar tu kita tak panggil darah haid, tapi darah istihadah. Okey. Kemudian yang ketiga, darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Darah atau kita kata darah yang keluar tidak boleh lebih dari 15 hari. Walaupun keluarnya putus-putus, bukan berterusan. Walaupun keluarnya putus-putus, bukan berterusan. Boleh? Kadar 15 hari tadi, kan? Darah ni tak boleh keluar lebih daripada darah ni tak boleh keluar lebih daripada 15 hari. Kalau darah itu berterusan lebih 15 hari, maka pada masalah ini boleh jadi haid bercampur dengan istihadah. Boleh. Contoh, darah keluar selama 20 hari berterusan. Pada masalah ni dia ada darah haid yang bercampur dengan istihadah. Jangan setengah orang dia salah hukum. Dia kata okey, 15 hari itu haid, 5 hari itu istihadah. Tak, salah. Boleh faham? Salah. Darah keluar 20 hari.
Yang salah kalau orang kata 15 hari haid, 5 istihadah. Dia hukum macam tu. Salah. Sebab apa? 15, 20 hari itu dia ada kemungkinan darah istihadah tu bercampur dengan darah haid. Jadi kita nak bezakan macam mana? Bitamiz. Betul tak? Kena tengok warna darah tu. Tu nanti dia akan bahas lah. Mubtada'ah macam mana, muqtadah macam mana cara beza dia. Dia akan bahas. Boleh. Yang keempat, darah haruslah didahului oleh suci minimal 15 hari. Darah haruslah didahului oleh suci minimal 15 hari. Kita nak kata darah tu darah haid, mestilah suci. Sebelum dia tu ada suci 15 hari. Paling kurang 15 hari. Boleh? Okey. Jika darah keluar sebelum cukup 15 hari, maka darah itu istihadah. Boleh? 15 hari suci tu, bila cukup 15 hari tiba-tiba keluar darah, maka darah tu dihukum istihadah. Kemudian yang kelima, darah tidak boleh didahului dengan kelahiran. Darah haid tidak boleh didahului dengan kelahiran. Sebab apa? Kalau darah yang keluar dengan sebab didahului dengan kelahiran, kita panggil darah nifas. Boleh? Boleh. Tu. Habis rumus tu, cuba baca, cuba fahami. Tu. Hafal. Okey. Jadi haid ni, di dalam Mughni sebut, di dalam Taqrirat pun sebut, haid ni dia ada berbagai-bagai nama. Dah ada berbagai-bagai nama. Dalam Taqrirat sebut ada 15 nama. Haid tu ada 15 nama. Kalau dalam Mughni disebut, Mughni Muhtaj muka surat 327, dia sebut ada 10 nama bagi haid. Dalam Taqrirat disebut haid ni ada 15 nama. Taqrirat muka surat 161. Taqrirat fi ibadah lah, jangan cari kat fi buyuk. Tak jumpa nanti nawe. Jumpa baik mu'attah. Okey. Ada satu syair disebut dalam Taqrirat, dia tulis dia sebut macam ni. Lil haidi, tulis. Lil haidi asyratu asma'in wa khamsatuha. Lil haidi asyratu asma'in wa khamsatuha. Ada 10 nama dan 15 lah bagi haid. Haidun, mahidun, muhadun. Haidun satu, mahidun, muhadun, tamthun, ikbarun. Boleh. Lil haidi asyratu asma'in wa khamsatuha. Ni tak tahu bahar apa ni. Susah macam haidun, mahidun, muhadun, tamthun, ikbarun. Boleh. Haidun, mahidun, mahadun. Mahad ke muhad eh? Nanti tengok. Muhad. Tamthun, ikbarun. Thompson, tahu tak Thompson? Tamthun, ikbarun. Tamthun. Kemudian Thompson, ta mim sin. Irakun, firakun, ma'adhan, dhahika. Thompson, irakun, firakun, ma'adhan, dhahika. Darsun, dirasun, nifasun, qur'un, i'sarun. Boleh. Darsun, dirasun, nifasun. Sebab apa? Nifas dia ada juga. Dalam nas disebut nifas, tapi murad dekat situ haid. Dah boleh tengok dalam Taqrirat saya. Nifasun ataupun Mughni dia sebut. Mughni Muhtaj. Nifasun, qar'un, i'sarun. Haid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dahik. Adhan, dahik, darsun, diras, nifas, qar'un, i'sar. Tapi kalau dalam Mughni disebut apa? Haidun, tamthun, dahkun bukan dahika, dahkun, adhan, dahkun. Dahika tu ketawa. Dahkun, ikbarun, i'sarun, dirasun, irakun, firakun, tamsun, nifasun. Boleh. Haidun, tamsun,
dhahkun, ikbarun, i'sarun, dirasun, irakun, firakun, tamsun, nifasun. Boleh tengok sendiri dalam muka ni. 367 Tabak Darul Faihaq, cetakan paling baru. Tak tahu paling baru ke siapa punya, tak aku pakai. Boleh? Ingatlah rumus tu, 5 rumus tu. Umur anak gadis yang keluar darah tidak boleh kurang dari 9 tahun Hijriyah Takribiyah. Darah tidak boleh kurang 24 jam di dalam tempoh terbentang selama 15 hari. Yang ketiga, darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Walaupun keluarnya putus-putus bukan berterusan. Yang keempat, darah haruslah didahului oleh suci paling kurang 15 hari. Yang kelima, darah tidak boleh didahului dengan kelahiran. Ni dapat faham rumus ni, faham betul-betul. Maka selain daripada rumus ni, maka darahnya bukan darah haid. Habis. 3 minit lagi. Sikit kita habiskan. Al-aslu fil haidi. Mula asal dalam haid, pada haid. Al-aslu fil haidi qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathun fa idza tatahhana fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Fa fi hadhil ayat bayyana Allah Ta'ala hukmal haid. Pada ini ayat menerangkan oleh Allah Ta'ala akan hukum haid. Wa akhbarana, dan telah mengkhabarkan Allah Ta'ala akan kita, kami. Akhbarana, betul tak? Akhbarana maf'ul lah tu. Kalau akhbarna fa'il, betul tak? Na tu fa'il, betul tak? Awal-awal ni boleh lah main-main ni. Kalau nanti dekat tengah nak nahu, nak sorof, nak darah lagi pening. Akhbarana, yang telah mengkhabarkan oleh Allah Ta'ala akan kami. Awalan pada mula-mula apa? Binajasati damil haidi, dengan najisnya damil haid. Allah Ta'ala khabarkan kepada kita pada mula-mula apa? Dengan najisnya darah haid. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, qul huwa adhan. Tu. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad anil mahid, tentang haid. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, huwa adhan. Haid itu adalah adhan, suatu yang kotor, najis lah. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka hendaklah kamu menjauhi akan nisa-nisa yang di dalam haid. Wala taqrabuhunna hatta yathun, jangan kamu dekati hunna akan mereka, nisa-nisa yang akan al-mahid tu, hatta yathun, sehingga mereka itu suci. Fa idza tatahharna, maka apabila suci mereka, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, datangilah akan mereka daripada sekira-kira apa yang telah dari sekira-kira yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi awal-awal Allah Ta'ala mengkhabarkan bahawasanya darah haid itu adalah najis. Dalilnya qul huwa azan. Okey. Summa amara al-azwaj, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan akan suami-suami ayyatazilun nisaa fil haidi, bahawa menjauhilah oleh azwaj akan an-nisa fil haidi, nisa yang dalam haid kena jauhkan, jauhi. Jauh itu bukan kita halau dia keluar rumah, jangan jadi Yahudi. Jadi dia akan sebut ay ya'tazilu mubasharatan nisa fi ma baina surrati wa rukbati. Tu maksud dia. Ya'tazilu nisa fil haid apa? Ya'tazilu, jauhilah oleh kamu azwaj mubasharatan nisa. Mubasyarah ni bermesra atau bersedap-sedap. Mubasyarah. Bashir ni kulit kan, bersekulit. Mubasyarah, bersedap. Mubasyarat nisa dengan perempuan fima baina surah wa rukbah, pada apa yang ada antara pusat dan lutut. Jadi kita bahas
Okey. Mubasyaratun nisa. Ulama khilaf pada mubasyaratun nisa. Macam apa yang dimaksudkan mubasyaratun nisa baina surah wa rukbah? Okey. Khilaf ulama mubasyarah pada wanita yang haid. Pertama, pendapat pertama, sebagian ulama berpendapat haram sentuh. Pendapat pertama, ulama berpendapat haram sentuh antara pusat dan lutut tanpa lapik, sekalipun tidak bersyahwat. Boleh faham? Sebagian ulama berpendapat, pendapat pertama apa? Haram sentuh antara pusat dan lutut isteri itulah tanpa lapik, sekalipun tidak bersyahwat. Dia nak pegang antara suami tu nak pegang antara bawah pusat dan lutut tanpa lapik, tak ada syahwat pun, saja nak pegang-pegang ke apa ke, tak boleh. Itu pendapat pertama setengah ulama. Dan harus melihat antara keduanya walaupun dengan syahwat. Boleh. Dan harus melihat antara keduanya, apa yang ada antara keduanya walaupun dengan syahwat. Boleh? Kita ulang lagi. Sebahagian ulama berpendapat haram sentuh antara pusat dan lutut, apa yang ada antara pusat dan lutut tanpa lapik, sekalipun tidak bersyahwat. Maksud apa? Sekalipun dia tu sentuh antara pusat dan lutut tu tanpa syahwat, tetap tak boleh. Boleh. Dan harus melihat antara keduanya walaupun dengan syahwat. Jadi pendapat pertama ni lebih kepada larangan menyentuh. Faham tak? Kalau melihat tak ada masalah, walaupun dengan syahwat. Menyentuh tanpa lampik walaupun tak ada syahwat pun tak boleh. Boleh? Okey. Semua dapat? Pendapat yang kedua, sebagian ulama berpendapat haram bersedap-sedap antara keduanya. Okey, katanya haram bersedap-sedap antara keduanya. Maka haram menyentuh dan melihat. Maka haram menyentuh dan melihat dengan syahwat. Sebab apa? Sebab dia kata tadi haram bersedap-sedap, betul tak? Maka melihat pun tak boleh, menyentuh pun tak boleh dengan syahwat. Jika tidak ada syahwat, tidak mengapa. Boleh? Jika tidak ada syahwat, tidak mengapa. Tapi pendapat kedua ni, dia lebih kepada melarang bersedap-sedap. Tu dia kata kalau sentuh ataupun lihat dengan syahwat tak boleh. Sebab apa? Lihat tu dengan bersedap-sedap juga, betul tak? Tu tak boleh. Kalau sentuh dan lihat tanpa syahwat tak ada masalah bagi pendapat yang kedua. Kita nak rujuk mana ni? Nak tengok khilaf ni kat mana? Dekat Al-Ibanah muka surat 73. Mari tengok. Tapi kami ambil ni daripada kitab lain, tapi perbahasan ni sama. Sebab apa? Sebab Ibanah ni pun ambil daripada kitab lain juga. Cuma kami belek-belek tadi, sama. Tu lah. Boleh tengok muka surat 73 nanti. Boleh? Dah ada panduan dah. Nak mengajar sini senang. Kita bagi mana yang mampulah. Habis. Kemudian sikit lagi. Walaisal murad bi'tizalin nisa. Bukan murad dengan i'tizalin nisa, menjauhi perempuan itu, annahjuraha. Kita menghalau mereka anisa, menghalau akan nisa fil mat'am, pada tempat makan, wal mashrab, pada tempat minum, wal maskan, dan tempat tinggal. Fa inna tilka adatul yahudi kama warada fil hadis. Ini adalah apa? I'tizal nisa, kita pindahkan dia daripada tempat makan apa semua tu. Ini adalah kebiasaan Yahudi. Seperti mana telah datang dalam hadis an Anasin annal yahuda kanu idza hadatil mar'ah fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Kata sungguhnya Yahudi ni, kanu adalah Yahud ni, idza hadatil mar'ah, apabila haidlah oleh perempuan, fihim, di dalam kalangan mereka, kalangan Yahudi lah, lam yuakiluha, dan saya tidak makan bersama mereka. Yahud ni akan mar'ah itu, maksud tak makan bersama dengan perempuan tu. Walam yujami'uhunna fil buyut, dan tidak berhimpun mereka bersama nisa tu fil buyut, di dalam rumah. Sampai macam tu sekali. Fasa'ala ashabun nabi,
Lalu bertanyalah oleh sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala, ini sebab nuzul ayat ni. Dia tanya, Yahudi ni, wahai Nabi, tak, mereka melihat Yahudi ni bila isteri dia haid, diorang ni terus asing kan, makan tempat lain, tinggal pun tempat lain, tak boleh kumpul dengan diorang sekali satu rumah kan. Maka diorang ni, sahabat Nabi bertanya radhiyallahu anhum, bertanya kepada Nabi kan. Kemudian turunlah ayat ni, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fatazilun nisaa fil mahid ila akhir ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Tu Nabi kata apa? Buatlah apa-apa pun, kulla syai'in, isna'u, buatlah kamu, oleh kamu, kulla syai'in, akan semua benda, illa an nikah, melainkan nikah. Nikah, bukan akad nikah itu. Murad apa? Waqalu, murad dia apa? Qaulu sallallahu alaihi wasallam illa nikah ay illa al-wat'ah, melainkan wati. Nabi kata buatlah apa-apa pun melainkan wat'i. Kemudian ulama bahaslah kan, maksud wati sini apa, mubasyarah apa semua itulah. Kalau faham hadis secara zahir ni, wati je lah tak boleh, betul tak? Jimat je lah tak boleh. Bersedap-sedap boleh kalau faham secara zahir. Kalau dia jumpa satu ni, mungkinlah ada hadis lain yang menerangkan bahawasanya apa yang boleh, apa yang tak boleh, betul tak? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu ashrabu wa ana haidun thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi fiyya fayashrabu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, kuntu ashrabu, aku minum, wa ana haid, padahal aku ni orang yang sedang mengalami haid. Boleh? Summa unawiluhu, kemudian aku hulurkan akannya. Akannya ni, ni cawan. Sebab kalau ikut munasabah hadis ni, cawan lah. Tengok dia kata, aku menghulurkan kepada Nabi SAW, lalu wa yada'u, meletakkan Nabi, an-Nabi, fahu, mulutnya Nabi, ala mawdi'i fiyya, atas tempat mulut aku, fayashrabu, lalu minum. Kelatnya tapi sedap. Nak beritahu apa? Yahudi ni, Aisyah kata, perempuan ni kalau dalam haid, bukanlah kita sampai nak kena halau dia keluar rumah. Dalil dia apa? Nabi waktu Aisyah minum, Aisyah serahkan gelas, hulurkan gelas kepada Nabi. Kemudian Nabi ambil gelas tu, minum di tempat mulut Aisyah tu. Faham tak? Kalau Yahudi ni seolah-olah nampak jijik kepada perempuan yang haid. Nasib baik kita tak Yahudi. Bukan kita, kamu. Kita lelaki. Tak dah duduk luar rumah. Jadi nak bagi tahu apa? Perbuatan Nabi kata bahawasanya perempuan ni kalau dalam haid, larangan dia tak boleh nikah apa tu semua. Wati semua, mubasyarah semua tak boleh. Ada pun makan sekali. Ni nak bagi tahu apa? Tempat yang Aisyah minum tu, Nabi capai juga itu. Faham tak? Jadi maknanya tak ada apa, tak masalah. Boleh? Wa ata'arrakul arqa. Ata'arraku. Jadi dia terang kat ata'arraku arqa tu apa? Kalau nak terjemah ata'arraku, aku gigit. Al-arqa, daging, aku gigit daging. Ata'arraku. Al-arqa akan daging yang ada atas tulang. Akan daging yang ada di atas tulang. Aku gigit daging, aku gigit daging. Atau aku gigit akan daging yang ada, daging itu di atas tulang. Wa ana haidun, padahal aku haid. Ni Sayyidina Aisyah kata. Summa unawilu, kemudian aku menghulurkan daging itu kepada Nabi. Fayad'u, maka Nabi meletakkan fahu, akan mulutnya Nabi SAW, ala mawdi'i fiyya, atas tempat mulut aku. Jadi tak ada masalah. Wa qaluha, katanya Sayyidina Aisyah, ata'arrakul arqa. Apa maksud dia? Khuzul lahma, aku mengambil daging minal arqi. Arqi ni urat daging.
bi asnani, dengan gigi aku, maknanya aku gigitlah daging tu dengan gigi aku. Wa anha radhiyallahu anha, daripada Sayyidina Aisyah juga radhiyallahu anha, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana haidun fa yaqra'ul Qur'ana. Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u, bersandar kepala, sandar kepala, fi hijri, di pangkuan aku. Sayyidina Aisyah kata Nabi ni bersandar, duduk baring di pangkuan dia. Wa ana haidun, padahal aku ketika itu haid. Betul tak? Aku adalah orang yang haid. Fayaqra'ul Quran, lalu Nabi baca Quran. Baca Quran lagi. Maknanya apa? Tak ada masalah. Perempuan yang ada haid ni tak, bukan kita kata kotor apa sampai kena dijauhkan, tak. Cuma perempuan yang ni dia perlu jauhkan apa? Masjid, apa tempat suci macam tu, betul tak? Tu pun ada sebab-sebab elak dia kenapa? Takut mengotori apa semua. Nanti dia akan bahas. Summa bayyana jalla jalalu, kemudian menerangkan jalla jalalu, Allah Ta'ala yang maha agung ni, maha tinggi, fil ayatil karimah, annahu la yajuzu ayyatiya zawju, sesungguhnya tidak harus bahawa datang oleh suami, mendatangi oleh suami akan isterinya, zaujatahu, zaujata zauj, wahya, padahal ia zaujah tu, zaujatuhu tu, haidun, adalah haid. Tak boleh lelaki ni nak mendatangi suami pada suami isteri ni haid. Fa izan qata'a damul haidi, maka apabila putus oleh darah haid, waqta salat, dan mandi oleh perempuan itu, jazalahu, harus baginya, bagi zauj itu, ayyaqrabaha, bahawa menghampiri oleh zauj, akannya zaujah, minal makanil ladhi amarahu Allah Ta'ala ayyatiyaha minhu, daripada tempat yang memerintah oleh Allah akannya allazi ayyatiyaha, bahawa mendatangi oleh az-zauj, akannya akan zaujah, minhu, daripada allazi. Apa ni molek tak? Al-aziz itu makan lah, al-makanul ladhi. Boleh? Domain tu kena ni, sekejap lagi tak payah pening domain. Domain kena tulis, rujuk kena tulis, semua kena tulis, penting. Cukup mengaji sekali, janganlah mengaji sekali, mengaji lagi lah. Cukup mengaji ni boleh dah faham. Okey dah tu. Wal aslu fil haidi min sunnah wa min sunnah an-nabawiyyah iddatu ahadis. Belum asal pada haid ini daripada hadis-hadis nabawiyah, iddatu ahadis, berbilang hadis. Minha qaluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaishin radhiyallahu anha, fa iza aqbalatil haidatu, maka apabila engkau menghadapi haid, fatruki, maka hendak jauhilah oleh engkau wahai Fatimah as-salata, akan salat. Fa idza dhahaba qadruha, maka apabila telah lalulah oleh tempohnya, tempoh apa? Tempoh haidah, faghsili, maka hendaklah mandi oleh engkau Fatimah, anki, faghsili maksud dia basuh atau mandilah, anki, daripada apa, anki, yang ada pada engkau, ad-damma, akan darah, basuhlah akan darah yang ada daripada engkau, wasalli, lalu solat, dan solatlah oleh engkau. Tu dia punya bawah tu ni lah taklid dia, hadis, kitabul haid, babu istadah, apa semua dia sebut lah. Boleh buat rujukan sikit lagi boleh. Ni nak habis Sabtu kita masuk nifas terus. Nifas pun banyak juga ni, tapi tak ada apa. Nifas rutubah tu. Al-hikmatu minal haidi, hikmah daripada haid. I'lam waffaqani Allahu wa iyyaka, ketahuilah, hendak tahulah oleh kamu, penuntut ilmu, orang yang nak, waffaqani, mudah-mudahan Allah Ta'ala, ni sama juga jumlah khabariyah lafzah insya'iyah, maknanya Allahumma waffiqna, ya Allah Tuhanku, beri taufiklah kepada kami. Kepada mana? Sebab apa? Sebab tu dia kata waffaqani, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik akan aku, wa iyyaka. Jadi kita tak adalah Allahumma waffiq, nah, betul tak? Waffaqa yuwaffiqu, waffiq, betul tak? Annal haidah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik kepada aku dan kepada kamu. Annal haidah, sungguhnya haid, syai'un katabahul khaliq jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu ala banati Adam ikhtibaran wa ibtilaan. Betul? Haid itu adalah sesuatu yang telah Allah Ta'ala tentukan, pencipta kita tentukan, khaliq tentukan. Dan tinggilah azamatuhu,
kemuliaannya ala banati Adam, atas anak-anak Adam, ikhtibaran wabtilaan, kerana ikhtibar, cobaan semua tu, wamtihanan, sama lah cobaan. Benda ni semua terjadi kepada wanita apa? Cobaan, ujian. Bukan kosong-kosong ada ganjaran. Wa qad sabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu anhu, telah sabitlah di dalam sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haid, inna hadza amrun katabahu Allah ala banati Adam. Ini adalah satu perkara, haid ini adalah satu perkara yang telah Allah Taala tetapkan akan amru tu ala banati Adam, hu amrina, amra, akan satu perkara ini atas anak-anak perempuan Nabi Adam, wanita lah. Tu. Jadi ini adalah ujian dan cobaan. Wanita tu bersabar, Allah Taala akan bagi ganjaran. Kan? Satu hadis Nabi beritahu pada Aisyah apa? Ajruki ala qadri nasabuki, betul tak? Ganjaran engkau tu atas kadar susah payah engkau. Itu. Susah payahnya kita atas dunia ni, bersabar dengan ujian yang Allah Taala bagi, Allah Taala akan bagi ganjaran. Penat lelah kita belajar, panas ke sejuk ke penat ke apa semua, Allah Taala akan balas dengan ganjaran yang setimpal dengan susah payah kita. Wallahu taala alam. Sikit kita ada fawaid ni. Ada tulis kat sini. Okey. Contoh, kalau darah tidak keluar mengalir di kemaluan. Okey, laki lah, kalau laki tahu. Kalau darah tidak mengalir di kemaluan, maka kita tak boleh nak hukumkan darah tu dah berhenti. Boleh faham? Maka hendaklah perempuan tu dia periksa darah tu dengan cara apa? Dengan cara memakai kapas. Kapas dimasukkan ke dalam kemaluan dia, faraj dia. Jika ada kesan, maka dikira ada haid, betul tak? Berdalilkan apa? Dulu wanita ni, perempuan-perempuan ni, dia kumpul kapas tu dalam satu bekas, lalu dia hantar kepada Sayyidina Aisyah. Kan? Dia hantarkan kepada Sayyidina Aisyah supaya Sayyidina Aisyah periksa adakah dia ni masih lagi dalam haid ataupun tidak. Jadi daripada kisah peristiwa ni, mereka ulama berdalilkan bahawa kalau perempuan tu tak merasakan darah haid tu mengalir, jadi dia perlu periksa dengan kapas, disumbatkan ke dalam kemaluan untuk periksa. Bukan rasa dah ada berhenti ni, tak, dia kena sumbat kapas dalam kemaluan dia untuk periksa ada lagi ke tak darah. Tu. Jadi dia akan masuk dalam perbahasan nakak darah ni, berhenti darah ni. Dia ada dua ciri-ciri berhenti darah ni. Satu, dimasukkan kapas dalam kemaluan, dia keluarkan kapas tu kering, kosong. Dua, dimasukkan kapas dalam kemaluan, keluar dalam keadaan lendir yang tiada warna. Boleh? Lendir tiada. Okey. Jadi orang yang keluar darah dalam kapas, nanti dia semua tak ada masalah. Kalau orang yang biasa keluar darah, berhenti darah tu dalam keadaan kering, maka kalau dia bulan seterusnya dia cek darah dia ada lendir ke, ada kering ke, dia boleh mandi terus. Faham tak? Cuma yang ada satu masalah, nanti kita akan bahas. Cuma yang penting itulah, wanita ni ciri-ciri nak tahu darah dia berhenti apa? Dia sumbat kapas tu, bila dia keluar kan kapas dalam keadaan kering, kosong, putih, tak ada apa. Ataupun dia sumbat kapas tu, dia keluar kapas tu ada cecair, ada lendir. Bukan lendir berwarna merah tu, tak lah, tu masih ada darah lagi. Lendir yang jernih, tu nanti kita akan bahas dekat belakang lagi. Tu boleh? Okey. Jadi zaman yang Sayyidina Aisyah ni, perempuan-perempuan ni kumpul kapas di dalam satu bekas, kemudian diserahkan kepada Sayyidina Aisyah. Kemudian Sayyidina Aisyah tengok dah kat situ ada kekuningan, kan? Lalu mereka bertanyalah berkenaan solat mereka. Maka Sayyidina Aisyah berkata apa? Jangan kalian tergesa-gesa sehingga kalian melihat cecair putih, yakni suci. Maksud cecair itu putih itu suci lah. Sebab tu kita kata ciri-ciri sucinya, nakaknya perempuan ni sama ada cecair putih, jernih, ataupun kering.
Tu. Berkata Ibn Hajar Al-Haytami, ni boleh nak tulis. Annad damma. Okey, yang tadi kita baca tu ambilan daripada mana? Muwatta. Hadis nombor 97. Cari ya kot tobok lain tak jumpa. Tapi sama hadis kan, nombor hadis kan. Al-Muwatta nombor 97. Okey. Ni Ibn Hajar kata apa? Annad damma alladhi fi batinil farji. Annad damma, darah yang alladhi fi batinil farji, darah yang ada di batinil farji. Wahwa, bermula ia apa? Ad-damu alladhi fi batinil farji itulah. Wahwa situ batinul farji. Batinul farji apa? Ma la yazharu bil julusi alal qadamaini. Batin faraj ni adalah ma la yazhuru, bahagian yang tidak zahir, bil julus, dengan duduk alal qadamaini, atas dua kaki, maksud dia cangkung. Boleh? Kalau seorang wanita tu cangkung, jadi bahagian yang tidak terlihat tu, itu batin faraj. Boleh faham? Macam tu juga dengan macam bahagian dubur kita mandi wajib kan. Jadi kita kena ratakan air. Jadi bila mandi wajib tu kena cangkung. Boleh faham? Kalau kita tak cangkung, dia akan tertutup. Dikhawatiri air tu tak sampai. Betul tak? Tu. Jadi Ibn Hajar nak kata apa? Darah yang keluar di dalam batin faraj kan? Batin faraj macam mana? Wa ma la yazharu bil julusi al qadamain. Bahagian yang tidak zahir dengan duduk atas qadamain, iaitu cangkung. Bahagian yang tidak zahir dengan cangkung tu, khabar dia haidun, adalah haid. Sebab tu kita nak tahu darah ni masih ada lagi ke tak, kena sumbat kapas. Boleh faham? Tu Ibn Hajar kata ini. Iza wajada fi waqti imkanihi. Iza wajada, apabila mendapatilah ia akan darah itu, fi waqti imkani, mendapati ia akan haid itu, ataupun wujidal haidu, didapati akan haid itu, fi waqti imkanihi, di waktu yang imkannya haid. Maksudnya waktu haid lah, yang cukup syarat-syarat haid. Tu boleh. Tu ingatlah tu, damul ladhi fi batinil farji, darah yang di dalam batin faraj. Batin faraj mana? Ma la yazharu, bahagian yang tidak zahir, bil julus ala qadamaini, dengan duduk atas dua kaki. Bahagian yang tidak zahir bila perempuan itu cangkung, itu batin faraj kan. Jadi darah yang ada di dalam faraj, bahagian yang tak zahir tu, bila perempuan cangkung tu kan, itu darah haid. Boleh faham? Tu apabila tu disambung iza wujida fi waqti imkani, apabila didapati haid itu di waktu bolehnya keluar haid, yang cukup syarat haid. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata sanian an-nifasu, ta'rin nifas, an-nifasu wa damul kharij ba'da faraghi rahim min al-hamli. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Nawe, sediakan buku, ada buku tulis. Kena buat grup. Kalau buat grup senang, aku forward semua apa yang rujukan-rujukan tu, senang pandai kau baca. Buat grup buat grup. Lepas tu soalan tu kita sediakan buku. Patutnya hari ni dah kena ada soalan dah, sebab ada masa berapa hari boleh duk tengok soalan tu. Ada soalan? Laki ada soalan? Semua faham? Faham terus? Faham? Ada tak faham pada ibarat ke apa? Sebab ni awal-awal lagi. Kalau Nawe bagi